Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya adalah pada ibarat khaliqun bila hajah. Khaliqun bila hajah. Kita tengok apakah apakah makna bagi khalq, mencipta ini, apa makna dia? Apa makna khalqun, mencipta? Di khalqun ini maknanya adalah al-ijad, yang ringkas, al-ijad ba'dal adam. Al-ijad ba'dal adam. Kemudian apakah makna hajah? Hajah ini maknanya adalah al-iftiqar wa talab. Al-iftiqar wa talab. Kemudian setelah kita mengetahui makna perkataan tadi secara berasingan ataupun secara mufrad, kita gunakan pengetahuan itu untuk mentafsirkan ibarat khaliqun bila hajah. Khalqun masdar, khaliq isim fa'il. Jadi kalau khalqun tadi memberi makna al-ijad ba'dal adam, kalau ditukar kepada isim fa'il, al-ijad menjadi al-mujid. Al-mujid, maksudnya khaliq ini maksudnya al-mujidu ba'dal adam. Al-mujidu ba'dal adam. Ataupun dalam bahasa kita kata yang mencipta. Yang mencipta. Kemudian hajah tadi dengan makna iftiqar, dengan makna perlu. Lalu diterjemahkan ibarat ini dengan yang ataupun pencipta tanpa perlu. Khaliqun bila hajah, pencipta tanpa perlu. Tanpa perlu. Tanpa perlu kepada apa? Perlu ni adalah satu sifat yang dia ada ta'alluq dia. Perlu kepada makan, perlu kepada. Jadi apakah muta'allaq bagi perlu? Apakah yang dimaksudkan dalam ibarat ini? Yang mencipta tanpa perlu. Tanpa perlu kepada apa? Maka ditafsirkan khaliqun bila hajat
khaliqun bila hajatin ila ma yakhluquhu, tanpa perlu kepada yang dia mencipta itu, maknanya makhluknya. Dengan bahasa yang beringkas, dia adalah pencipta yang tidak perlu kepada yang dicipta. Tak perlu kepada yang dicipta mutlaqan, secara mutlak. Secara mutlak. Ada juga seperti Dr. Said Fauda telah mentafsirkan makna hajah dengan satu tafsiran yang lebih dakik. Apa dia? Hajah itu dimaknakan dengan tawaqqufu kamali syai'i ala ghairihi. Tawaqqufu kamali syai'i ala ghairihi. Itu maksud, itu yang dimaksudkan dengan hajah. Tawaqqufu kamali syai'i ala ghairihi. Bergantung kesempurnaan sesuatu atas yang lain. Maksudnya sesuatu itu apabila kesempurnaannya perlu kepada benda yang lain, ia memberi makna sesuatu itu perlukan yang lain itu. Dia tak akan sempurna tanpa selainnya, maka maknanya dia memerlukan kepada selainnya itu. Okey. Sekarang ni setiap ibarat daripada Al-Imam Tahawi ni dia ada maksudnya. Setiap kaid yang diletakkan itu ada peranannya. Seperti qayyumun la yanam misalnya, yang kita dah belajar sebelum ni. Hayyun la yamut. Setiap kaid la yanam la yamut di sini bila hajah ada maksud dia, dan ada apa? Ada peranannya. Okey. Ada golongan daripada kalangan ahli falsafah. Ahli falsafah dan juga golongan mujassimah, hasyawiyah. Cuba kita tengok kefahaman tentang penciptaan yang tak betul, ataupun kefahaman tentang sifat pencipta yang tidak betul. Jadi ahli falsafah kata, ahli falsafah mengatakan bahawasanya khalqullah huwa kamalun lahu. Khalqullah huwa kamalun lahu. Faham? Maksudnya apa? Mereka kata Allah Ta'ala menciptakan sesuatu, ataupun Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pencipta adalah merupakan kesempurnaan baginya. Faham? Apa maksudnya? Maksud dia, apabila Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pencipta, maka dia kurang. Ketika itu dia kurang. Maka setelah dia bersifat dengan sifat pencipta, maka barulah sempurna. Barulah apa?
barulah sempurna. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia perlu kepada perbuatan mencipta. Dia perlu kena ada makhluk, barulah sempurna zatnya. Jadi dalam perkataan Imam Tahawi ni, khaliqun bila hajah, menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala, dia ada dua makna. Allah Ta'ala mencipta sesuatu dalam keadaan dia tidak perlu pun kepada mencipta. Faham? Untuk kesempurnaannya. Yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua, Allah Ta'ala mencipta makhluknya dalam keadaan dia tak perlu kepada makhluk itu. Jadi ada beza kenyataan pertama dengan kenyataan kedua. Tidak perlu kepada perbuatan mencipta untuk menyempurnakan kesempurnaannya. Seperti mana i'tiqadnya falsafah. I'tiqadnya ahli falsafah, bahawasanya Tuhan itu dia telah mencipta untuk menyempurnakan zatnya. Semasa tiada makhluk, dia kurang. Dia kurang pada satu sifat, iaitu mencipta. Apabila dia mula mencipta, maka sempurnalah. Nampak? Sempurnalah sifatnya. Kemudian itu satu perkara. Ada satu lagi. Ini kita nak terangkan tentang akidah yang tak betul tentang masalah pencipta. Kamu kena faham yang tadi ni, baru faham yang sekarang ni. Ada sesetengah golongan aliran sesat ni, dia kata ada makhluk yang qadim selain daripada Allah. Ada makhluk yang qadim. Dia makhluk tu dia qadim selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Dia menyebut ibarat itu untuk mengelakkan daripada mengatakan pada zaman azali tidak ada makhluk. Kalau pada zaman azali tidak ada makhluk, maksudnya pada zaman azali Allah Ta'ala tidak mencipta, tidak bersifat dengan khalik. Maka kalaulah Allah Ta'ala pernah tidak bersifat dengan khalik, maka maknanya pada ketika itu telah berkurangan sifatnya. Faham? Maka untuk kita keluar daripada kenyataan itu, maka kita isbatkan ada juga makhluk pada zaman qadim. Maka sabitlah Allah bersifat dengan khalik pada zaman qadim. Faham tak? Itu dia punya cara untuk nak takhallus. Ini antara permasalahan yang nanti kat depan lebih panjang lebar lagi. Berdasarkan hadis, dan Dr. Sayyidah pun tahqiq masalah, iaitu Allah walam yakun syai'un. Ini permasalahan, iaitu pada azali tidak ada makhluk. Tidak ada makhluk. Sebab kalau pada zaman azali adanya makhluk juga, maka di sana bukan satu sahaja zat yang qadim, tetapi ada juga yang qadim selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sebab itu, bagaimana ulama kalam nak memahami perkara ini?
Sebab nanti kat depan akan ada sebut. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pencipta sebelum adanya ciptaan. Faham? Seperti mana zat Allah itu adalah zat yang qadim, maka sifat Allah Ta'ala juga adalah sifat yang qadim. Sifat yang qadim. Bukan maksudnya bila awal-awal makhluk dicipta, maka barulah Allah Ta'ala bersifat dengan Khalik, pencipta. Sebelum ada mana-mana ciptaan, dia adalah Khalik. Sebelum ada mana-mana marzuk yang diberi rezeki, Allah Ta'ala bersifat dengan Raziq. Faham? Bersifat dengan Marbub, bersifat dengan Rabb sebelum adanya Marbub. Kalaulah kita kata dengan adanya Marbub, maknanya yang dijaga, barulah Allah bersifat dengan yang menjaga. Sebelum itu tak adalah, sifat tu tak ada. Jadi sifat yang ada selepas tiada itu baru. Faham? Itu benda baru. Dulu tak ada, sekarang ada, itu baru. Sedangkan kita telah isbatkan sebelum ini, seperti mana zatnya itu qadim, maka sifatnya juga adalah qadim. Sesuatu yang dulu tak ada, sekarang ada, maknanya dulu dia kurang, sekarang bertambah. Maknanya seseorang itu telah mengisbatkan kekurangan pada zat Allah. Maknanya pernah kurang, kemudian bertambah. Sedangkan kita telah mengisbatkan bahawasanya zat Allah Ta'ala itu maha sempurna, yang tak pernah ada kurang. Tak pernah ada kurang. Jadi untuk memahamkan perkara ini, sebab itu kita belajar dalam ilmu akidah, dia ada dipanggil saluhi dan juga tanjizi. Faham? Dia ada apa? Istilah saluhi dan juga tanjizi. Seperti mana yang kita belajar dalam bab ta'alluq qudrat. Ta'alluq qudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebelum adanya maqdur alaih, sebelum adanya maksudnya fil kharij, Allah Ta'ala telah bersifat dengan berkuasa. Kudrat Allah telah pun bertakluk kepada semua benda yang mungkin. Dengan makna apa? Dengan makna ta'alluq saluhi. Faham? Maka ta'alluq saluhi ini dia adalah ta'alluq yang qadim. Dan ketika berlakunya perkara yang mungkin tadi keluar kepada kharij, maka dia dipanggil ta'alluq tanjizi hadis. Faham? Sejak azali lagi, kudrat Allah Ta'ala telah bertakluk kepada Zaid yang bakal lahir. Faham? Dengan makna ta'alluq saluhi. Dan setelah Zaid itu lahir, bertakluk padanya kudrat tanjizi, iaitu daripada dia adam kepada dia wujud, dia ada. Maka begitulah juga dalam masalah khaliq, dalam masalah apa? Khalq. Sifat khalq yang ada pada zat Allah Ta'ala telah bertakluk pada semua benda yang mungkin sejak azali ataupun pada azali, dengan ta'alluq qadim ataupun ta'alluq saluhi. Dan setelah bil fi'il, faham? Setelah bil fi'il Allah Ta'ala mencipta, maka dia telah berta'alluq dengan ta'alluq tanjizi, yang apa? Yang hadis. Yang hadis. Jadi kalau kita nak mudah faham lagi, kita mengisbatkan sifat khaliq itu pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makna saluhi. Dengan makna apa? Saluhi. Maka dengan itu dia boleh mengisbatkan sifat itu di apa? Pada masa qadim lagi. Pada masa qadim lagi. Khaliqun bila hajah. Biasanya bila dibaca khaliqun bila hajah, tabadur zihin ni,
lebih kepada makna kedua, iaitu dialah Allah yang mencipta dalam keadaan dia tak perlu kepada yang diciptanya. Faham? Itu lebih tabadur lah. Tetapi makna yang pertama ni jangan diabaikan, sebab rasanya makna yang kedua ni tak ada siapa-siapa yang tersalah faham. Makna pertama lagi banyak, ataupun golongan falsafah dan sebahagian aliran ni dia jatuh dalam salah. Faham? Jatuh dalam salah. Makna yang kedua itu diambil daripada antaranya firman Allah, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyu al-hamid. Faham? Sebenarnya khaliqun bila hajah ni sudah ada di dalam ayat qayyumun layanan. Faham? Semalam kita bahaskan qayyum. Di dalam qayyum itu ada makna ghani. Bila ghani maksudnya bila hajah. Bila ghani maksudnya dia bila hajah. Tetapi disebut lagi. Bila sesuatu disebut secara umum, maksudnya dia ada di dalam ayat secara umum, tapi bila dia dikeluarkan pula secara khusus dalam ilmu balaghah, di situ ada sebab perkara ini di-highlight kan. Faham? Ada sebab apa? Dia di-highlight kan. Walaupun sebenarnya khaliqun bila hajah itu sudah ada dalam ayat qayyumul lain. Qayyum tu sendiri. Qayyum tu kan maknanya berdiri sendiri. Qiyamu ta'ala binafsihi dengan makna tak perlu. Istighna. Dalam tu kan ada makna istighna. Maka dalam tu lah ada makna bila hajah. Faham? Dia terangkum dalam makna umum qayyum. Tapi bila disebut lagi, kita panggil highlight, maka dia ada sebab. Faham? Di-highlightkan pertama sifat pencipta. Cipta tanpa perlu. Antara sebabnya untuk menyanggah salah makna ataupun salah tafsir, salah i'tiqad pada sifat Khaliq. Bila Khaliq, sebahagian mengatakan dia perlu kepada apa yang dia menciptanya. Okey. Di dalam kitab Mubarahin, okey, saya pernah terang kot dalam kelas ni, ada akidah yang salah ni. Kita sebut akidah yang salah ni supaya kamu tahu, oh ini salah, tak boleh i'tiqad macam ni. Faham? Kadang-kadang bila bagi tahu yang betul, mungkin orang tu dia tak tahu yang salah tu apa. Dia tak dapat nak pick up. Jadi dia mungkin terjerumus dalam beriktikad yang salah tu. Maka itu sebab ulama kalam dia terangkan yang ni tak betul, tak betul. Jangan sampai kamu beriktikad dengan begini. Faham? Tadi saya dah sebut dah apa iktikad yang salah. Jadi iktikad yang salah ni dalam perkara ni Khaliq ni, ada satu iktikad yang mengatakan Allah Ta'ala ni adalah illah bagi alam. Faham? Adalah apa? Illah. Faham tak? Illah. Bermaksud illah. Illah bagi alam. Satu, kita belajar dalam matan Ummul Barahin bahawasanya perbuatan Allah itu tidaklah diillahkan dengan sesuatu illah, dan tidaklah dikeranakan oleh sesuatu gharad. Oleh sesuatu apa? Gharad. Jadi oleh kerana Khaliq ini dalam perbuatan, maka ibarat itu boleh digunakan untuk memahami ataupun untuk syarahkan perkataan khaliqun bila hajah. Macam mana ibarat dia dalam Ibrahim? Wala gharadin, macam mana ibarat dia?
Ada? Siapa dah jumpa baca? Faham? Inilah ibarat yang saya maksudkan. Ini baca sebelum tu lagi. Jadi dalam sifat Al-Ghani itu, dalam sifat Al-Ghani itu, dia melazimkan wajibnya pada Allah sifat wujud, sifat qidam, sifat apa lagi? Baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadisi, lagi? Qiyamu ta'ala bin nafsi. Faham? Jadi bila kita baca ayat Quran yang ada makna ghani, ghani ini dengan makna mutlak. Faham? Begitu ghaninya zat ini, wujudnya itu wujud yang tidak perlu kepada mujid. Faham? Kalau wujudnya perlu kepada mujid, maka dia bukan ghani yang mutlak, dia ada perlu juga. Faham? Sebab itu wujudnya adalah wujud yang wajibul wujud. Bila wajibul wujud, otomatik dia qadim. Faham? Mana boleh sesuatu itu wajibul wujud tapi dia bukan qadim? Tak. Dan yang seterusnya itu wadih lah, mukhalafatu ta'ala al-hawadis. Sebab benda-benda yang baharu, bila sebut je baharu, dia adalah bersifat dengan perlu. Sesuatu yang baharu, dia mesti bersifat dengan perlu. Paling basic, dia perlu kepada muhdis. Itu paling basic, selain daripada keperluan hidup dia, iaitu dia perlu untuk keluar daripada tiada kepada ada. Dia perlu kepada muhdis, kepada yang mengadakan. Maka bila sesuatu zat itu disifatkan dengan sifat istighna, maka lazimlah semua sifat-sifat yang dinyatakan ini dan ambil daripada itu bahawasanya, baca tadi lagi sekali. Jadi ibarat ni kalau tidak dicermati, mungkin sebahagian pelajar tak faham. Dia jadi tak faham tu bila dia compare dengan ayat Quran yang dia pun tak faham. Sebab tu bila kita tak faham, kita tanya ustaz kita. Contoh kan, orang selalu syarah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa tujuan? Apa tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia dan jin? Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya mereka menyembah. So apa yang orang yang bercakap tu faham daripada apa yang dia cakap, atau apa yang dia maksudkan? Dan mungkin dia maksud lain tapi dia tak pandai buat ayat yang tepat kan. Itu biasa. Apa maksud dia? Maksudnya, adakah maksud dia gharad daripada Allah mencipta manusia ini adalah untuk manusia sembah dia. Manusia sembah dia. Jadi dalam kitab akidah kata sucinya perbuatan Allah itu daripada aghrad. Daripada aghrad. Jadi sama ada dia kata apa? Bukan sama ada lah. Oh, dia kata yang dalam kitab tak betul kan. Sebab Quran sendiri kata ada perbuatan Allah dibuat kerana sesuatu kerana kan. Jadi gharak ni dalam bahasa Arab, maksud dia macam contohnya saya buat sesuatu kerana gharat ini. Maksud gharak ni dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang faedahnya itu kembali kepada pelaku. Faham? Bila seorang pelaku, dia buat sesuatu kerana sesuatu yang faedahnya akan kembali kepada diri dia, maka sesuatu itu dipanggil gharad. Faham? Dia buat sesuatu
kerana sesuatu yang akan kembali faedahnya kepada dirinya, sesuatu yang akan kembali kepada faedahnya kepada pelaku, dan pelaku melakukan perbuatan itu dengan niat itu, maka itu namanya gharar. Itu namanya gharar. Jadi itu yang dimaksudkan oleh ulama akidah, bahawasanya sucinya perbuatan Allah daripada gharar, dengan makna apa yang dia buat itu dia muntafi' bih, ataupun dia mustafid minhu, dia mendapat faedah daripadanya, dia mendapat manfaat daripadanya. Yang itu yang hendak dibersihkan akidah kita terhadap Allah. Jadi bila Allah cipta manusia supaya manusia sembah, manfaat manusia menyembah Allah kembali kepada manusia lah, kembali kepada Allah. Itu pemahaman yang okey. Liya'budun, supaya mereka menyembah. Maka di sini ini adalah hikmah daripada penciptaan manusia. Ini adalah perintah daripada penciptaan manusia. Allah Ta'ala perintah. Liya'budun maksudnya dengan Allah Ta'ala memerintahkan mereka menyembahnya, supaya manfaat itu kembali kepada mereka sendiri. Bukan sebab ada juga orang yang dia salah faham. Ada satu orang tu dia ceramah, dia kata ada dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, aku dulu sunyi, seorang-seorang. Dia cerita tu macam cerita orang sunyi. Aku dulu ni sunyi, lalu aku ciptakan makhluk supaya aku dikenali. Adalah hadis yang dimasyhur dipanggil dengan lafaz kuntu kanzan makhfiyah. Faham? Dengan lafaz apa? Kuntu kanzan makhfiyah. Tapi yang ustaz ni kita terjemah aku dulu sunyi. Kita sunyi kan? Sunyilah, nak bagi ramai sikit, panggillah datang rumah sikit. Jadi Allah Ta'ala cipta makhluk ni nak bagi alam ni yang meriah sikit. Kalau tak sunyi, maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala dapat faedah penghilang sunyi daripada penciptaan makhluk. Maksudnya macam tu lah. Maka dia bertentangan dengan wallahul ghani wa antumul fuqara. Dia bertentangan dengan khaliqun bila hajah. Maka sebab itu setiap ayat yang membayangkan seolah Allah Ta'ala memerlukan kepada, bukan memerlulah, membuat sesuatu kerana sesuatu, maka dia ada tafsiran. Sebab itu ulama tafsir telah mentafsirkan lam yang ada dalam liya'budun itu lam apa? Lam illah ke? Ada kata lamul aqibah dia panggil. Lamul aqibah, seperti mana firman Allah, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Dalam kitab al-lam itu dipanggil lamul aqibah. Lalu keluarga Firaun telah mengutipnya Musa liyakuna, bukan ilah. Mana boleh kita makna ilah? Kalau ilah dia akan jadi maknanya mereka kutip itu supaya, maksud dengan niat supaya Musa itu jadi musuh. Mana mereka tahu, kan? Orang yang buat sesuatu dengan kerana sesuatu, masa dia buat tu dia dah niat dah, itu panggil ilah, kan? Ilah itu yang dorong dia buat. Jadi liyakuna lahum aduwan wa hazana, tak boleh dijadikan lam ilah. Tak boleh, maknanya dia akan jadi salah, kan? Dengan waqi'. Maka dia ada satu lam dalam bahasa Arab dengan lamul aqibah. Maksudnya apa? Iltiqat ali Fir'aun Musa mengakibatkan Musa itu merosakkan dia. Maksudnya menyusahkan dia. Jadi bertitik tolak daripada kutip tu. Faham? Kutip itu yang menjadi akibat, jadi sabab kepada liyakuna lahum aduwan wa hazan, sumber kesedihan kepada Firaun. Maka begitulah juga ditafsirkan lamul aqibah pada ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Sebab itu kadang-kadang dalam takbir hadis ke, kadang takbir orang bayan dia takbir tu mungkinlah satu kita hamalkan atas tasamuh dalam ibarat. Macam ada lagu apa benda tu, Allah dah bosan dengan makhluk, bosan kan, Tuhan mulai bosan, Tuhan dah mula bosan dengan makhluk. Orang suruh ni dia buat lain. Jadi dia guna ayat itu bosan ni adalah sifat lemah. Bosan ni sifat lemah. Dulu semangat, sekarang dah bosan. Bosan kan dia menunjukkan kepada nuzul. Apa sifatkan Tuhan dengan bosan? Tapi dalam hadis ada perkataan yang menisbahkan kepada Allah kepada bosan, jemu. Yamal kan, yamal ada. Jadi kalau ada orang sebut perkata tu, kita tanggung atas makna majaz lah. Sebab kalau silap perkataan tu, tersilap i'tiqad lah, dia bahaya kan. Sebab dalam hadis pun ada guna, tapi tak mungkin makna hakiki itu yang dimaksudkan. Kerana bosan ni adalah tanda lemah. Bosan ni adalah sesuatu yang dikesani oleh keadaan. Sesuatu yang dia dikesani oleh keadaan. Dia terkesan dengan lama, dia terkesan dengan serabut, dia jadi bosan. Sedangkan Allah Ta'ala ini dia adalah mu'athir, bukan muta'athir. Dia yang bagi kesan, bukan dia terkesan. Dia yang apa? Mu'athir, yang memberi kesan, bukan yang dia boleh dikesani oleh suasana, oleh perilaku, oleh perbuatan. Lalu berlakulah refleks, raddu fi'il daripada apa yang berlaku, memberi kesan. Okey, itu masuk gharab. Satu lagi illah tadi saya dah sebut dah. Bukanlah zat Allah Ta'ala ni illah bagi alam, seperti mana sebahagian ahli falsafah mengatakannya. Dia illah dengan ma'lul ni, dia punya hubungan dia adalah hubungan talazum, mesti. Dia tak boleh takhalluf. Illah dengan makna tu, maksudnya alam itu mesti ada. Kalau Allah Ta'ala itu adalah illah bagi alam, maksudnya bila ada illah, automatik ada ma'lul. Maka dia akan jadi kejadian alam itu adalah kejadian yang mesti. Faham? Kejadian yang mesti, satu. Dan bila kejadian itu kejadian mesti, tidak adalah iradah dan masyiah. Maksudnya Allah Ta'ala tak ada pilihan untuk mengadakan ke tak mengadakan, dia mesti ada. Faham? Sedangkan kita belajar sifat iradah yang dipanggil masyiah, masyiatullah. Semua benda ni selain Allah lah mungkin tidak ada yang mesti. Mesti kena ada. Walaupun dia baharu, dia masukkan benda baharu yang mesti ada. Tidak ada. Tidak ada benda yang baharu yang mesti ada. Semuanya tahta masyiatillah. Faham? Dengan makna iradatullah tanpa ada sifat karahah, iaitu dipaksa. Subhanallah.